Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Sekarang ni kita dalam tempoh kempen, tuan-tuan. Kadang-kadang belah malam saya berada di Simpang Jeram ataupun di Pulai. Jadi kita buat live kita awal sikit di sebelah petang supaya kawan-kawan dapat boleh bertanya soalan-soalan. Bagi mereka-mereka yang nak bertanyakan soalan, boleh ajukan soalan anda di talian 019481 9495 019481 9495. Jadi petang ni saudara, kita nak menjawab Al-Sadiq Sigaraga dan geng muda ni, tuan-tuan. Bukan main lagi pungpang saudara. Macamlah diorang ni baik sangat, tuan-tuan. Sedangkan Presiden muda ini sudah terkenal sebagai ikon anak muda yang paling korup di Malaysia ini, saudara. Kerana terpalit dengan skandal. Bagaimana hari ini kita lihat beliau telah didakwa di mahkamah berhubung dengan kes dana yang sepatutnya diuruskan untuk armada. Dan juga dana belia akhirnya disalurkan terus ke akaun peribadi dia. Hari ni bukan main lagi nak cerita tentang integriti, nak cerita tentang moral. Podahlah Syed Saddiq. Jadi petang ni, tuan-tuan, saya bersama dengan saudara Azrul. Ni orang yang dekat juga, tak jauh daripada geng-geng muda ni, tuan-tuan. Dia lagi tahu tentang muda ni daripada saya. Saya rasa macam nak interview dia hari ni. Tapi biasanya dia yang interview saya. Jadi tuan-tuan, hari ni kita nak jawab Syed Saddiq ni satu persatu. Hari ni bila Datuk Seri Ahmad Zahid mendapat discharge not amounting to acquittal ataupun dilepaskan tanpa dibebaskan. Bukan main lagi dia duk balon, tuan-tuan. Seolah-olah macam inilah kes pertama dalam sejarah. Malah ada yang mendesak supaya Peguam Negara memberikan penjelasan yang terperinci. Gila ke apa, tuan-tuan? Dalam sejarah politik negara kita, dalam sejarah sistem perundangan negara kita ni, tidak pernah orang buat representasi dan representasi dia tu diterima, tuan-tuan. Jabatan Peguam Negara membuat penerangan terperinci kenapa Peguam Negara menerima representasi. Ini kes Datuk Zahid ni, kes yang pertama di mana 11 perkara sebab kenapa Jabatan Peguam Negara memohon kepada Hakim Colin Square untuk melepaskan tanpa dibebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. 11 sebab. Siapa yang tak tahu apa 11 sebab ni, tengok video saya yang sebelum ini. Dinyatakan dengan jelas satu persatu. Saya tak faham kenapa saya dah explain tentang 11 benda ni. Kalau saya boleh dapat apa 11 perkara yang menjadi asas sehingga menyebabkan Peguam Negara membebaskan Datuk Seri Zahid dan juga menghentikan pertuduhan ataupun pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid, kenapa orang lain tak boleh dapat? Ini yang satu benda yang kita amat-amat ragu. Sebenarnya hakikat dan realitinya, saudara, orang yang banyak membantah ni adalah orang yang mempunyai kepentingan. Orang macam Syed Saddiq, kita pun tahu kiblat dia dengan Atok. Muda ni semua perkakas satu, tuan-tuan. Lepas tu kita tahu bahawa orang macam Ambega, orang yang rapat dengan Tommy Thomas, bila mana kena tahu salah satu sebab paling utama, walaupun diletak nombor 11, alasan nombor 11 oleh Jabatan Peguam Negara kenapa pengguguran ke atas kes Datuk Zahid ni dilakukan, diberhentikan pendakwaan ini, ialah kerana kebocoran memo
yang jelas ditulis oleh DPP Datuk Ahmad Akram Garib yang menyatakan bahawa 7 DPP dan 5 orang IO mengatakan bahawa kes Datuk Seri Zahid ini tidak ada asas untuk didakwa sama sekali. Tetapi 2 hari selepas itu, kawan baik Ambega iaitu Tommy Thomas tetap meneruskan pendakwaan. Ini jelas menunjukkan, saudara, bahawa berlakunya pendakwaan terpilih berniat jahat dan bermotifkan politik. Seperti mana yang Tommy Thomas sendiri tulis dan telah disiasat oleh pasukan petugas khas. Dan pasukan petugas khas dah mencadangkan supaya Tommy Thomas ni didakwa, tuan-tuan. Dia dah melakukan lebih kurang 17 kesalahan. Saudara, itu punca kenapa bila dah kantoi, tuan-tuan, maruah Jabatan Peguam Negara ni tercemar akibat daripada perbuatan Tommy Thomas. Yang dia sendiri dedahkan. Ni yang tak bijaknya Tommy Thomas ni, tuan-tuan. Dia sendiri yang mendedahkan. Maka bila dia dah dedahkan dan hari ni terbongkar memorandum tersebut, belum lagi cerita memorandum tentang pasukan pegawai penyiasat dan juga pasukan DPP mencadangkan supaya Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Tan Sri Irwan Seriga tidak didakwa. Akhirnya didakwa juga. Memang jelas berlaku pendakwaan terpilih. Jadi sepatutnya bukan hanya kes Datuk Seri Zahid digugurkan oleh Peguam Negara yang telah menamatkan perkhidmatan beliau hari ini, kan? Tetapi ianya juga patut menggugurkan kes yang melibatkan Datuk Seri Najib dan juga Tan Sri Irwan. Ada juga orang tanya, Tan Sri Idrus Harun bermula cuti pada 1 bulan September, kan? Dan Peguam Negara yang baru bermulakan perkhidmatan pada 6 bulan September. Siapakah yang ni? Apa bodoh sangat ni? Maknanya sebelum dia bercuti 1 hari bulan tu, keputusan dah dibuat. 4 hari bulan September tu, keputusan itu didengari dan dibawa ke dalam mahkamah kerana 4 hari bulan September itu sepatutnya ada perbicaraan. Kak Long ataupun Datuk Nurul Hidayah sepatutnya menjadi saksi. Dia datang, dah ready dah. Siap berzikir dah. Nak menjadi saksi. Maknanya keputusan tu dibuat sebelum 1 September. Apalah korang ni. Cuba pakai otak sikit. Suka sikit cakap. Pakai otak. Jadi, saudara, Sadiq Al-Sigargah, di mana suara kamu ketika kamu menjadi menteri? Ketika Tun Dr. Mahathir melantik Tommy Thomas peguam kepada Lim Guat Eng dan juga peguam kepada Ketua Komunis Melaya menjadi Peguam Negara. Kenapa kamu tak bersuara? Kenapa ketika ahli jawatan kuasa PKR Pusat yang merupakan orang kanan kepada Azmin Ali diangkat menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM? Ada kamu dengar muda ke ataupun Syed Saddiq ke membuat satu kenyataan membantah dan sebagainya? Tak ada, tuan-tuan, ketika itu, sebab atuk dia jadi PM, tuan-tuan. Bila atuk jadi PM, cucu diam saja, saudara. Tak ada berdecit pun tidak. Langsung tak kata apa-apa. Bila seorang polis yang dah pencen, bekas timbalan SB, pengarah pun tak pernah jadi, baru jadi timbalan pengarah SB. Dah 2 tahun tanam sayur. 2 tahun, tuan-tuan, tanam sayur. Dah tanam sayur tu, dia ambil balik apik tanam ni, orang tanam sayur ni ambil badu, yang mata dia pun kabur, tuan-tuan. Dia angkat menjadi Ketua Polis Negara. Ada kita dengar Syed Saddiq bising, tuan-tuan? Saddiq Sigaragah ada? Tak ada, tuan-tuan. Senyap, zip mulut, diam 1000 bahasa. Saudara, saya nak beritahu, zaman Syed Saddiq menjadi Menteri Kabinet atuk, berapa ramai yang telah di DNA dan DAA, DNA dilepaskan dan dibebaskan
Dan berapa ramai yang dah dilepaskan tanpa dibebaskan. Saudara, kes berprofil tinggi ni je saudara, ada lebih kurang 15. Dimulakan dengan pembebasan Eric Paulson. Saya nak bagi, kalau Syed Saddiq lupa, saya bagi ingat siapa yang telah dibebaskan. Sebaik saja manusia bernama Tommy Thomas diangkat.